Okay, Assalamualaikum. Terima kasih yang dah join. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. So, tak nak intro panjang. Terima kasih yang dah join. So, untuk hari ni saya nak explain lebih lanjut berkenaan dengan CRO. Okay. So dalam video yang lepas, pembelajaran yang lepas, awak ada belajar tentang satu konsep. Ini yang saya pegang ni. Okay, yang saya pegang ni namanya apa? Okay, Maltese Cross. Ini saya ambil, sekarang saya live dari Makmal sebab cikgu semua dah balik ke Perak. So saya boleh live dari Makmal. So this is Maltese Cross. Ni bentuk dia lah. Ada dekat Makmal, cuma awak je tak boleh balik lagi. So awak tak boleh nak buat eksperimen tu lah. Okay, so nak ulang kaji balik dalam Maltese Cross. Paling hujung sekali kita sambungkan bahagian ni dengan power supply. Okay, akan menyebabkan filament di dalam bahagian ni. Boleh nampak dekat sini filament. Okay, filament tu akan menjadi panas, kemudian berlakunya thermionic emission. Okay, berlakunya proses thermionic emission di bahagian cathode. Ni bahagian cathode. So elektron akan release daripada cathode, kemudian dipecutkan. Ini rupa accelerating anode dalam real life. Ni accelerating anode. So the electron is going to be accelerated towards the screen. So bahagian screen sini, ni bentuk screen. Okay, bentuk screen yang berwarna putih. Okay, kemudian elektron akan pass through a structure. Okay, satu cross kat sini dipanggil Maltese Cross. Ini bentuk Maltese Cross, dia besi, shiny. Okay, kemudian membentuk satu bayang-bayang cross kat sini, Maltese Cross. Okay, kemudian awak dah belajar macam mana kita nak deflectkan the electron ataupun deflectkan bayang-bayang di sini. Kita boleh gunakan electric field dan juga magnetic field. Boleh Okey, ini yang pembelajaran yang lepas. So video semalam, okey, semalam saya tunjuk dekat awak okey, satu video daripada YouTube yang saya buat lah. Okay. So awak dah belajar dah sebenarnya apa tu cathode ray oscilloscope, basic dia. Hari ni saya nak tunjuk live lah macam mana cathode ray oscilloscope berfungsi. So semalam punya video saya dah tunjuk bentuk-bentuk dia bentuk bahagian-bahagian dia. Contohnya bahagian-bahagian ni. Okay. Dan saya bagi tahu dalam video tu ada dua bahagian yang paling penting sekali. Okey, iaitu bahagian deflection system. Hari ni kita nak tengok macam mana deflection system beroperasi. Okey. Okey, ni bahagian-bahagian ni. Hari ni saya nak tunjuk semua bahagian ni live. Okey, live ada dekat dalam Makmal ni. Okey, sebelum saya tunjuk live, saya nak tunjuk dulu apa berlaku jika kita switch off. Kalau switch off, maka tidak ada sebarang paparan pada skrin lah. Tidak ada sebarang paparan. Okey. Kemudian kalau kita switch on, sekejap. Okey, kita switch on dalam mode DC. DC bermaksud direct current. Okey, DC maksudnya direct current. Kita akan dapat satu dot fluorescent. Itu maksudnya dot fluorescent tadi tu mewakili apa? Dia mewakili elektron yang dipancarkan ke skrin. So kalau soalan tanya apakah maksud ataupun apakah benda yang berwarna hijau tersebut, yang hijau tu adalah elektron yang dipancarkan ke skrin, accelerated towards the screen. Okay, now saya nak tunjuk ni live. Saya dah setting dekat sini. Siapa tak masuk live saya rugi. Saya dah setting dah sebelah laptop saya je. So saya ada power supply dengan CRO. Okey. Saya tunjukkan sikit. Okey, saya sambungkan power supply. Now saya letak pada mode DC. Ini sambungan untuk
DC kat bawah ni. Okey, sambungan untuk DC. Kemudian saya connectkan pada CRO. Ni bentuk CRO dalam makmal. Okey, ni bentuk CRO. Kalau saya pusing ke sisi Okey, tu sisi dia, ni skrin dia. So the electron gun, semua yang saya tunjuk pada multi cross tadi tu bermula di sini. Okey, elektron dipancarkan ke depan, ke arah skrin. Okey, sebab tu dia panjang macam ni. Kalau awak biasa tengok TV CRT, TV yang besar dulu-dulu tu, awak tengok dia punya lebar dia daripada belakang ke depan, dia besar. Dia tak macam laptop dia ataupun TV sekarang dia flat screen. Sekarang CRO macam TV yang lama, dia tebal, besar, berat. Okey, sebab kita nak pancarkan elektron ke skrin. Okey, now saya nak switch on. So, bila saya tidak switch on, tidak ada sebarang paparan. Okey, okey, sebaik sahaja saya switch on. Tengok di sini. Awak nampak di situ? Okey, saya dongakkan sikit. Okey, terus akan dapat satu paparan yang berupa elektron. Okey, titik ni, this dot is the fluorescent dot, hasil daripada elektron yang dipancarkan daripada belakang CRO ke skrin. Ni elektron. Okey, ni real lah ni. So nampak dia sengit dia tak duduk di center, kita boleh adjust dia. Okey, ada button dekat sini, kita boleh adjust kedudukan. Okey, kita adjust kedudukan, kita boleh sengit sini, kita pastikan dia di tengah-tengah. Okey, bear in mind saya tak sambungkan kepada mana-mana ataupun saya tak switch on power supply lagi. Saya tak switch on langsung. Okey, masih lagi tutup. Okey. So itu bermaksud ataupun skrin ni menunjukkan paparan elektron. Okey, elektron yang dipancarkan ke skrin. Boleh Okey, ni pembuktian lah. Kalau awak tak boleh buat eksperimen, saya tolong buat kat awak. Okey, what happen kalau saya switch on? Saya letak pada mode DC Letak pada mode DC. Okey, saya akan switch on. Agak-agak apa yang berlaku. Okey, cuba tengok dekat situ. Ini dah buka ni, saya tutup. Okey, saya buka. Okey, nampak tak apa yang berlaku? Okey, bila saya bukakan DC punya power supply, lepas tu saya increasekan voltan. Okey, ni voltannya boleh nampak 2. Okey. Kosong. Kalau saya increase jadi 2, apa berlaku? Okey, increase jadi 4. Increase jadi 6, 8, 10, 12. Okey, notice apa yang berlaku. Tengok apa yang berlaku. Okey, saya buka sekali lagi. Okey, dot tadi telah pun menjadi tracing line. Kalau awak tengok dalam video saya, awak boleh faham apa itu tracing line. Okey, kenapa berlaku sebegitu? Kerana elektron ditembak. Okey, kerana voltan bertambah. Okey, ini 6 voltan bertambah, elektron ditembak ke atas dan ke bawah berulang-ulang kali membentuk tracing line. Okey. Sekejap ya. Okey. So, bermaksud lagi panjang line yang terhasil atau tracing line terhasil, bermaksud lagi tinggi voltan yang sedang disambungkan. Lagi tinggi voltan yang kita sambungkan, maka lagi besar atau lagi panjang tracing line dia. So ini maksimum 12 saja. So dia boleh pergi sampai takat ni je lah. Okay. Alright, sekejap ya. So now yang tu untuk DC Untuk DC contoh source DC adalah bateri. Tapi dalam kes ni saya tak pakai bateri sebab dia rumit sikit kan. Saya nak mudah, saya pakai power supply, tapi saya guna option atau sambungan pada DC. Okey. Macam mana pula keadaannya kalau saya sambungkan connection DC ni tukar kepada
AC. Okey, dalam video pun saya dah cerita dah. Okey, kita tengok dulu apa yang berlaku. Jadi saya akan tukarkan sambungan. Okey, tutup. Tu dia siren ya. Siapa yang merindui siren dengan Selangor, bunyi siren pun saya payung sekali. Okey. So saya dah sambungkan kepada AC, sambungan AC. Okey. Kemudian saya akan switch on. Okey, look at apa yang berlaku. Saya switch on, saya increasekan voltage dia. Nampak ni ada bayang. Ada bayang. Better kot. Better. Okey. Alright. So, saya increase lagi voltan. Cuba saya increase kepada 4. Okey. Now awak akan dapat satu paparan pada skrin, okey, yang berbentuk sinusoidal. Sebenarnya sinusoidal ni, bentuk dia sinusoidal. Macam graf sin dan graf cos. Tapi disebabkan pancaran tu berlaku terlampau laju, jadi awak nampak bentuk macam ni. So kita boleh adjust supaya kita dapat bentuk yang kita mahu, sinusoidal. Okey. Okey. Dia masih gerak. Okey. So bentuk yang awak nampak sekarang ni adalah bentuk sinusoidal, graf sin atau graf cos. Okey, dia ada bahagian puncak, dalam bahasa Inggeris kita panggil crest. Kemudian dia ada bahagian lembangan atau kita panggil throw. Okey, ada crest dengan throw. Sebenarnya saya boleh statikkan, cuma dia terlampau sensitif benda ni. Okey. Okey, tak apalah. Janji awak nampak bentuk tu. Okey. So this is sinusoidal wave. Untuk AC. So bezanya untuk DC awak akan dapat bentuk garisan ataupun bentuk titik. Awak sama ada dapat garisan yang naik ke atas, turun ke bawah. Kalau negatif turun ke bawah, kalau positif naik ke atas. Titik. Okey, untuk DC. Kalau AC, sambungan AC sekarang ni awak akan dapat sinusoidal wave. Okey, ada bahagian voltan puncak dan juga bentuk wave dia lah sinusoidal. Okey, now saya nak kosongkan balik. So ni pada voltan kosong. Kalau awak saya ubah di sini ya, voltan kosong. Saya tingkatkan kepada 2. Okey, bila saya tingkatkan pada 2, awak dapati puncaknya okey, rises daripada kosong, ni kosong kepada 2. Okay, what happen kalau saya increasekan lagi voltan daripada 2 pergi ke 4? Cuba tengok. Sini 2, increase pergi 4. Okay. So, puncak ataupun bahagian amplitude of the sinusoidal wave akan increase lagi. Okay, next. Saya tambahkan lagi atau increase lagi kepada 6, kepada 8, kepada 10, kepada 12. Okay. So, that is as far as ataupun the maximum voltage yang power supply boleh bekalkan kepada CRO. So lagi banyak voltan yang dibekalkan kepada CRO akan menghasilkan waveform yang amplitude-nya lebih tinggi macam ni. Okay. So that is as far as content yang saya nak tunjuk dekat awak hari ni. Saya cuma nak tunjuk ni lah bahagian-bahagiannya, setting-settingnya. Okay, untuk awak gunakan CRO. Okay, kalau awak nak zoom, nak tengok dekat sikit pun boleh. Okay, dekat sini saya label down sekejap. Tunggu, jangan left lagi. Sabar. Okay, tengok sini. Okay, ini ada sambungan untuk X input. Nanti tengok dalam video saya ada cerita pasal X input. Sini Y input. So X input dengan Y input ni kita sambung pada power supply atau DC. Okay,
Kemudian variable untuk kita maintainkan pancaran tu. Kiri dan kanan ni kita guna untuk adjust. Kalau saya pusing ke kanan, apa tengok? Dia pergi lari ke kanan lah. Kadang-kadang kita dapat macam ni, dia putus kat sini, nampak? Okay, dia putus kat sini. So kita injak ke kiri, itu fungsi dia, supaya dia duduk dalam skrin. Okay, kekal berada dalam skrin. Okay. Kemudian ni adalah button-button untuk time base. Semua sekali button dekat atas ni adalah mewakili button time base. Time base ni paksi X. Esok saya tunjuk video baru. Pengiraan tu penting untuk awak tahu. Ni time base. Okay, ni time base untuk paksi X. So paksi Y apa pula? Okay, paksi Y diwakili oleh Y amplifier atau disebut Y gain. Y gain untuk paksi Y yang ni lah. Paksi Y diwakili oleh nilai voltan. So bila nilai voltan bertambah, maka amplitude-nya bertambah. Okay, nilai voltan bertambah, amplitude-nya bertambah. So button-button yang ada kat sini semuanya untuk Y gain. Okay, ni untuk AC atau DC. Ni untuk ground. Okay, ni sambungan untuk ground. Ini dia punya range dengan multiplier. Ini tak adalah tanya jalan exam SPM tak ada yang ni. Okay, ni untuk adjust. Kadang-kadang awak dapat wave yang duduk terlampau atas macam tu. Okay, awak buka-buka dia duduk terlampau atas. So awak boleh adjustkan wave tu menggunakan button ni, turun bawah balik bagi duduk dalam screen supaya dia fit the screen. Okay, fit semua puncak dengan lembangan tu berada dalam screen tu guna button di bawah ni. Okay, kemudian dua lagi button. Sekejap, beda. Dua lagi button adalah button focus. Ni button focus. Okay, button focus kadang macam ni wave awak. Dia kabur. Nampak? Kabur. Tak sharp. So awak guna button focus, adjust dia balik supaya jadi sharp macam tu. Okay, so tu button focus. Ini button brightness. Atas ni, atas dia ni adalah button brightness. Okay, kita boleh bagi paling cerah atau paling malap. Ni paling malap sampai tak nampak apa. Ni cerah sikit. Lagi. Okay. Itu sahaja untuk live hari ini. Terima kasih pada yang join. Saya rasa tak rugi awak join untuk hari ini dan hari-hari seterusnya, sebab saya berada di sekolah. Okay, so apa saja eksperimen yang saya rasakan perlu untuk ditunjuk pada awak untuk pembuktian, untuk bagi awak faham lagi, InsyaAllah saya akan live dari Makmal lah. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.